ayat, awal-awal ayat tuan-tuan dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah tu, juzuk 28. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala kata, ini antara dalil yang geng-geng salaf guna mensabitkan Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala berada bersifat dengan sifat ulu, ketinggian zati, zatnya, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arasy-Nya dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ulang perkataan dengan cara yang layak bagi Allah, dengan cara yang layak bagi Allah, sehingga orang yang tak suka dia mati dalam keadaan dia tak suka. Kalamus salaf. Sifat bagi Allah, sifat taliqu bi jalalillah. Sifat yang mana sempurna dengan kemuliaan Allah. Dia kata apa? Itulah satu perkataan puaka untuk menutup akidah yang celaka. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز min kunuzil jannah atau qal ala adulluka bihi. Wabi dalam ni Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia kata pada satu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Apabila kami naik tempat yang tinggi, kami akan bertakbir Allahu akbar. Sunnah kan? Naik tempat tinggi takbir Allahu akbar, supaya setiap tahawul, setiap perubahan perjalanan kita tu kita berada dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Irba'u ni ialah urfu, iaitu kesianlah. Kita terjemah kesianlah pada diri kamu. Sini dia terjemah apa tak tahu. Nabi SAW kata, "Kasihanilah diri kamu. Kesianlah pada diri kamu." Sebab kalau kita takbir kan orang yang jenis Allah, Assalamualaikum. Nah, apa yang berlaku dalam setengah-setengah masjid ketika mana selawat antara dua entiti tarawih itu kan. Isu bid'ah tak bid'ah tu satu pula. Kemudian isu yang takbir kuat-kuat ni. Tak siapa. Wallahu a'lam macam-macam. Nabi kata irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kamu. Fa innakum, kerana sesungguhnya la tad'una asamma wala ghaiban. Bukanlah kamu memanggil, berdoa kepada satu orang yang mana pekak ataupun orang yang mana jauh daripada kamu. Nampak tak? Tad'una sami'an basiran qariba. Kamu berdoa ataupun kamu memuji satu zat yang mana maha mendengar, basiran, maha melihat, qariban, dan maha dekat. Jadi buat apa kita nak kena terpekik, terjerit-jerit? Nampak tak? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak memanggil ataupun berdoa, tidak memuji orang yang mana pekak ataupun orang yang mana jauh. Kamu berdoa ataupun memanggil ataupun memuji, dalam kes ni sebab Allahu Akbar, pujian, zikir kan. Kamu memanggil, memuji, berzikir kepada Tuhan yang mana maha mendengar dan juga maha melihat dan Tuhan yang dekat. Jadi tuan-tuan, isu qarib, dekat-dekat ni yang orang datang nak corner kita. Dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pendalilan Mu'tazilah. Dia kata Allah SWT bersama dengan kamu, tak kira di mana kamu berada. Dia kata Allah di mana-mana. Betul tak? Salah kata Allah mustawin ala arsy. Allah beristiwa di atas arasy. Fawqa sab'i samawat. Di atas langit yang ketujuh. Atas lagi pada langit yang ketujuh. Wa ilmuhu fi kulli makan. Cumanya ilmu Allah SWT di semua tempat. Wa huwa ma'akum ay bi ilmi. Jadi ada orang yang mana dia datang, dia nak corner kita. Dia kata sekarang ni Allah dekat dengan kita ke Allah dekat arasy. Dia tanya kita soalan-soalan bodoh, soalan yang kita tak minat nak jawab pun. Kita dah kata akidah kita apa dia tuan-tuan? Daripada Al-Quran, As-Sunnah, dengan apa? Dengan kefahaman salaf. Bila ijma' salaf, kesepakatan para salaf, mereka kata Allah istiwa di atas arasy, tetapi ilmu Allah bersama, dia dekat dengan makhluknya adalah dengan ilmu. Ijma' banyak orang yang nukil. Ibn Abdul Bar wa ghairu. Ibn Abdul Bar dan selain daripadanya nukil ijma'. Allah SWT ilmunya bersama dengan kita. Dia bukan macam geng-geng wahdatul wujud, ittihad hulul yang Allah Ta'ala ada dalam perut kita, Allah Ta'ala ada dalam tu, Allah Ta'ala ni. Tidak. Allah Ta'ala ni ilmu dia bersama kita. Wa huwa mustawin ala arsy, dan dia Allah bersemayam di atas arasy dengan cara layak bagi Allah. Fawqa sab'i samawati, di atas 7 langit Allah Subhanahu wa taala. Ijma' salaf. Jadi dia kata salaf bukan Quran, bukan sunnah. Manusia dia kata kalau salaf bukan Quran, bukan sunnah, Aristotle, Mu'tazilah, Jahmiyah bukan Quran, bukan sunnah juga. Kalaulah bukan kerana masalah-masalah yang datuk nenek moyang kamu timbulkan, nescaya salaf tidak akan bercakap kecuali nas Quran itu kan nas hadis. Betul tak tuan-tuan? Jadi ada orang yang mana dia nak Quran sunnah, bila dia dah tak jumpa jalan, dia kata kita nak Quran sunnah. Kat mana dalam Quran sunnah sebut al-harf was saut, suara bagi Allah SWT? Kat mana dalam
Quran sunnah yang sebut nuzul bidhati, Allah turun dengan zat dia, Allah mustawin bidhati, Allah istiwa dengan zat dia. Dia tanya kita pula. Habis takwilan kamu, percakapan kamu yang mengikut falsafah mantik yang melampau-lampau, di mana di Quran sunnah? Dia nak ilzam kita, dia nak corner je. Kita dah bagi tahu. Kaedah kita mudah tuan-tuan. Beriman dengan apa yang ada dalam Alkitab, beriman dengan apa dalam As-Sunnah, dengan apa tuan-tuan? Dengan kefahaman salaf. Kefahaman salaf salih, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, haula, puak-puak ni kadang-kadang kita pelat. Bila dia ajak kita kepada fiqh, dia kata apa? Kita nak ikut imam-imam mazhab. Mereka lah para imam salaf. Bila kita tanya mana dalil dalam satu-satu masalah, mereka kata para imam tidak akan bercakap tanpa dalil. Walaupun dalil tu kita tak faham, walaupun dalil tu kita tak jumpa, cukuplah kita taklid Imam Syafi'i, kita taklid Imam Abu Hanifah, kita taklid Imam Ahmad, kita taklid Imam Malik. Tapi bila datang benda-benda yang bersifat akidah macam ni, bila kita kata salaf kata, tak boleh, kita kena tahu dalil mana salaf guna. Nampak tak? Dalil mana salaf guna? Tuan-tuan, ijma' ni, bila benda ada nama ijma', kita tak perlu tanya dalil, kita terima je lah. Sebab sekurang-kurangnya apabila Allah tanya kita pada hari kiamat, kenapa kamu cakap sedemikian? Kami cakap sebab para imam yang engkau telah lantik mereka, engkau telah jadikan mereka ini sebagai pemelihara wahyu di bumi, yang kamu jadikan mereka sebagai ikutan, qudwah, manusia ikut mereka dalam bab fiqh, manusia ikut mereka dalam bab i'tiqad. Mereka cakap macam, dan kau kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kami ikut je lah. Betul tak tuan-tuan? Bas, okey.